Meletakkan penghadang di hadapan ketika solat. Hikmah dan falsafah ia bertujuan untuk memusatkan pemikiran orang yang sedang bersolat kepada ibadat solatnya tanpa diganggu dengan lalu lalang orang ramai. Selain itu, ia juga bertujuan membezakan antara orang yang sedang bersolat dengan orang luar di luar solat, agar tidak diganggu oleh unsur-unsur luar. Dipanggil sutra. Letak. Zaman sekarang ni kalau tengok ada masjid-masjid letakkan sutra kayu tu, yang deko sikit tu. Ya, ataupun kita letakkan rehal, ataupun sutra cukup memadai dengan sejadah, ataupun kita letak kunci. Jangan letak handphone. Dia letak handphone, muslimat letak handbag, lagi bijak. Tengah duduk nampak, bila sujud, hilang pula. Tak apa, sujud semula. Bangun memang hilang sungguh. Jangan main. Kan berlaku di masjid mana ke? Di surau mana? Al-Falah ke? Ayat 4 yang berlaku tu. Ke Ibnu Abbas satu. Itu berlaku juga. Dekat Al-Falah ayat 4 berlaku juga. Dia masuk ke dalam muslimat, nampak kamera lah. Lepas tu muslimat tak boleh gerak je lah. Sergah je, woi. Boleh sergah. Tapi batal lah sembahyang. Jangan warak terus sembahyang balik. Jangan. Alamak, orang ambil impun aku ni. Tak apalah, sembahyang je lah. Jadi hikmahnya adalah untuk membezakan orang yang solat dengan orang yang tidak solat. Sebab tu ada sutra. Baik. Dalil meletakkan penghadang sutra, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa in lam yajid falyunsib 'asa, fa in lam yakun ma'ahu 'asan falyakhtut khattan, thumma lam yadurhu ma marra amamah." Maksudnya, apabila seseorang kamu ingin bersolat, hendaklah ia meletakkan di hadapannya dengan sesuatu. Sekiranya tak ada, letaklah tongkat. Jika tak ada, buatlah satu garisan, kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapan kamu. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Hibban, dianggap hadis sahih. Jadi kalau kita solat, tuan-tuan, letakkan sesuatu di hadapan kita. Sunan Tirmizi letak depan tu. Boleh letak apa sahaja sebagai penanda sahajalah, supaya orang tahu kawasan kita nak solat. Sejadah sudah memadai. Ada sejadah, just nice. Kalau orang lalu depan sejadah tu, no problem. Cuma janganlah sesaja kita nak lalu. Nampak orang tengah semayang, tak apa ustaz, no problem. Kuranglah adabnya. Dari sudut fiqahnya tidaklah berdosa. Kita cerita bab adab lah. Kalau bab adab, orang lalu depan orang kan kena tunduk hormat. Ini orang tengah semayang, lalu belakang. Ini boleh bersembang tergelak-gelak. Orang semayang, dia tergelak depan orang tu. Kan lagilah tak berapa nak beradab. Jika hadis di atas terdapat perbincangan tentang sahih dan dhaifnya, terdapat juga sebuah lagi hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik." Apabila seseorang kamu telah meletakkan sesuatu di hadapannya seperti pelana perjalanan, maka bersolatlah serta tidak lagi perlu mempedulikan siapa yang berjalan di belakang hadangan tadi. Jadi kalau dah letak sesuatu depan tu sebagai tempat kita nak sujud, di akhir sujud tu kita letak sesuatu, orang lalu lantak je lah, no problem, tak ada masalah. Cuma kita kadang-kadang terganggu dengan khusyuk ataupun tidak, itu bab lain. Kalau tak khusyuk, maka kita kena disunatkan, dituntut cari tempat yang tidak mengganggu khusyuk kita. Kalau di tanah Arab, tuan-tuan, dia lah orang Arab ni, dia faham apa yang dia baca. Kan, dekat stesen bas dia semayang. Tengah tunggu bas tu, tak semayang lagi, dia bentar sejadah dekat tayar bas dia semayang. Allahu Akbar. Kita boleh. Orang pandai, teruk benar je, surau atas je, naik tingkat 3 belah dalam. Kita kalau tak ada surau, memang tobat lahum tak semayang. Kalau tak ada surau, tak semayang. Padahal boleh je semayang tepi jalan. Tengok jam, nak balik Pantai Timur, jam, melengkor-lengkor jam. Kita pun parking tepi, pasang signal, Allahu Akbar. Pasal waktu solat dah nak habis. Boleh. Cuma khusyuk tu sangat subjektif lah. Kita kena usahakanlah khusyuk tu. Kita kena faham maksud yang kita baca, datangkan hati. InsyaAllah kalau kita faham apa kita baca, hati pun duduk dalam solat tu, InsyaAllah khusyuk. Kalau semayang di surau tapi hati pun tak ada, tak khusyuk juga. Okay. Tengah semayang duk fikir, lepas ni Manchester lawan Chelsea ke apa?
Okay. Perbezaan ijtihad hukum meletakkan sutrah. Ulama berkhilaf sama ada letakkan sutrah ni betul ataupun tidak, ataupun ya ataupun tidak, ataupun jarak dia macam mana. Pertama, sekumpulan orang mentashihkan hadis, manakala kumpulan yang lain melemahkan hadis itu. Ada kumpulan ulama menyatakan hadis itu dhaif. Jadi itu sekadar fadail amal saja. Ada sebahagian mengatakan tak, memang kena buat sebab itu saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berbeza dalam menentukan perintah. Dalam hadis yang menyuruh meletakkan perhatian itu sama ada yang membawa erti wajib ataupun sunat sahaja. Ini kaedah ulama macam mana istimbat hukum, mengeluarkan hukum. Apa sahaja dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tengok sama ada dalil itu kuat ataupun tidak, satu, dan adakah ianya arahan itu bersifat wajib ataupun sekadar galakan sahaja, dua. Ada dalil yang wajib dibuat, ada kalanya Nabi marah, Nabi tak buat, ianya hanyalah sebagai satu perkara yang makruh sahaja. Akibat daripada dua hadis ini dan beberapa lagi hadis lain yang menyokong, maka berlakulah perbezaan ijtihad dalam menentukan hukum meletakkan sutra. Yang penting nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Jangan bergaduh. Ni bergaduh-gaduh dalam AJK masjid. Nak letak tidak? Letak tidak? Nak letak, letaklah. Tak nak letak pun tak apa. Kalau dah sembahyang berjemaah, sutrahnya depan imam lah. Makmum, no problem. Kalau contohnya tengah sembahyang, dulu kan sembahyang rapat-rapat, jadi tak boleh nak, dia punya pendapat tak boleh nak crossover makmum. Tak, itu salah. Kalau dah terbatal, langgar aja depan orang tengah sembahyang berjemaah, depan jemaah lain tak apa, makmum tak apa, yang tak boleh depan imam. Jadi kita boleh keluar aja, tak ada masalah. Maka secara purata, ulama bersepakat bahawa meletakkan penghadang di hadapan ketika ingin solat adalah sunat sahaja, serta tidak sampailah ke tahap wajib. Ini kerana mereka mendapati dalil-dalil yang menjadi qarinah ataupun perbandingan, lalu dengannya hukum wajib bertukar kepada hanya sunat sahaja. Kesimpulan, meletakkan penghadang ini adalah suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajar untuk diikuti oleh umat Islam, walaupun ia tidak sampai ke tahap wajib menurut sebahagian ulama. Berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil mina ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'd as-saf falam yunkar alayya. Maksudnya Nabi SAW sedang solat di Mina tanpa ada penghadang dinding ataupun sutrah. Kemudian aku lalu di hadapan Nabi SAW mengakui beberapa saf di hadapan dan Nabi tidak menegur tindakanku. Hadis Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Nabi tak letak dan Nabi pun tak marah lalu depan Nabi SAW, ajak depan sikit. Jadi hukumnya adalah sunat. Kalau nak ambil pahala sunnah, silakan, tak ada masalah. Yang penting janganlah bergaduh, itu je. Namun begitu, jika dilihat daripada tujuan meletakkan sutrah ini, ternyata ia merupakan satu bentuk perkara sunat yang dituntut berdasarkan dua hadis ini. Lau ya'lamul marru baina yaday musalli madza alaih lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Qala Abu an-Nadhr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Sekiranya seseorang yang melalui di hadapan orang yang sedang bersolat ini mengetahui apa jenis dosanya lalu di hadapan orang yang solat, nescaya untuk berhenti menunggu 40 lebih baik daripada lalu di hadapan orang solat ini. Berkata perawi hadis, aku tidak pasti sama ada Nabi menyebut 40 hari ataupun 40 tahun ataupun 40 bulan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita tahu, kata Nabi, kalau tuan-tuan, kalau kamu tahulah dosa lalu depan orang solat ni, nescaya kamu duduk berdiri 40 lebih baik daripada lintas. Maka perawi hadis kata, aku terlupa 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Tapi isu dia jangan langgar lah. Isu dia jangan langgar. Cuma kalau di Mekah, di Madinah tu orang main langgar je, itu masalah. Itu musibah lah tu. Kan, nak cepat langgar je orang. Orang tengah sembahyang, dia tak langgar bila sujud je. Kadang-kadang orang tengah sujud pun dia langgar je. Sebaik tak pijak tengkuk kawan tu. Kan? Itu satu hal. Kawan tu tengah sujud, dia langgar, lepas tu tak ada jalan, dudah. Orang tu bangun dalam kain kawan tu. Dalam kain ihram. Gelap je. Pahal gelap. Rupanya dalam kain ihram. Ni berlaku. Sebab tu saya pesan berjemaah-jemaah orang Malaysia,
Kalau depan Hajar Aswad tu, lepas bagi salam, balik, bangun. Jangan duk berzikir, jangan duk nak doa panjang. Bangun terus ke depan, sama ada ke depan atau gerak pergi cari tempat lain. Ini dah semayang depan Multazam, orang nak cium Hajar Aswad. Orang jemaah Mekah ni dia bukan berzikir panjang-panjang pun. Assalamualaikum. Imam orang lompat terus. Orang melompat. Lompat-lompat, kawan tu tak sempat tersaup kepala. Akan gelap je dalam kain dah. Jangan duk buat warak nak berzikir. Dalam kain, tuan-tuan. Orang Malaysia ni dah halus kecil je. Dia orang kangkang je. Saya jarang, lepas ni dah buka umrah ni nanti. Tapi lah mungkin akan ada precaution lah, sebab tempat nak cium tu mungkin dia akan sanitize berkali-kali. Mungkin sukar nak cium, atau kena buat giliran pula siapa nak cium. Beratur lah tuan-tuan nak cium Hajar Aswad, nak kena sanitize, cium balik, sanitize, pergi cium pula. Tapi dulu tak ada tuan-tuan, main sauk je, main redah je. Ikut dia punya tips dia, ikut dia flow tu. Jangan keraskan badan, ikut ke depan, layankan sampai depan. Itu tips dia lah. Tapi tips dia tak guna dah sekarang, sebab tak boleh pun berapat. Baik. Dan sebuah lagi hadis menunjukkan besarnya dosa berjalan di hadapan orang solat, iaitu idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyajtazu baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Maksudnya, apabila seseorang kamu sedang solat dan mempunyai sutrah penghalangnya, dan jika tiba-tiba ada orang yang ingin menceroboh hadapannya, maka hendaklah menegahnya. Jika ia ingin menyeberang, enggan berhenti, hendaklah kamu sungguh-sungguh menghalangnya, kerana ia adalah syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang nak, kita dah letak sutrah, kita dah tangan, kita angkat tangan, tahan. Angkat tangan tu dalam keadaan betul-betul kita nak tahan dia. Kadang-kadang orang Melayu ni slow je angkat macam tu. Kalau orang tu tak faham, dia pun salam, Assalamualaikum. Kan dia boleh salam pula kawan tu tahan supaya jangan lintas dia tengah sembahyang. Orang ni pun jahil, dia pun salam. Tak boleh, kita betul-betul tahan. Kalau dia tepis, kerahkan tangan. Sebab kata Nabi SAW, fa innahu syaitan. Tindakannya itu adalah tindakan syaitan. Tahan. Kerahkan tu. Kalau dia tepis, nak macam mana kita dah cuba tahan lah. Jangan kita tarik pula, patah balik. Itu dah macam Ip Man pula, kungfu. Tarik kawan tu sampai tu tumbang. Kita tengah sembahyang, jaga dia karate pula, payah cerita ni. Jelas daripada dalil ini sangat perlu untuk kita meletakkan sutrah agar tiada individu yang mendapat dosa kerana lalu di hadapan ketika kita solat selain akan merosakkan solat kita. Khalas. Jadi secara kesimpulannya, boleh letak sutrah itu adalah sunat untuk dilakukan. Dan bahkan kalau orang lalu depan kita, hukumnya adalah berdosa orang yang melintasi itu, dan seeloknya kita halang dia daripada melintasi. Okey.